merupakan tiang dan ianya menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam, sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat atau salahat saluha atau salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amalihi. Tengok dah, kata musannif rahimahullah, kedudukan sembahyang, kedudukan di mana tempat terletak atau peringkat, itu makna kedudukan. Peringkat sembahyang ataupun tempat terletak sembahyang, murad dengan sembahyang 5 waktu. Kedudukan sembahyang dalam Islam, dalam agama Islam, semaya 5 waktu ni duk bucu mana dalam agama? Duk bucu mana? Kata musannif, sembahyang sudah menjadi perkara yang lumrah. Sudah menjadi perkara yang lumrah. Sudah menjadi itu, yakni semenjak daripada zaman Nabi. Bukan baru timbul 1, 2, 300 tahun dah. Ijma' ulama' jak daripada masa Nabi, lagi dah ijma' sahabah. Sembahyang tu sudah menjadi semenjak daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai sekarang menjadi perkara yang lumrah. Apa makna lumrah? Jadi lumrah yakni perkara yang darurah. Perkara yang darurah maksudnya perkara yang sudah diketahui dengan rata, tidak berhajat kepada mencari dalil. Itu maknanya itu. Tak berhajat dah. Maksudnya benda yang daruri dah. Benda yang daruri, benda yang wajib dan maklum. Soalan kata kitab, maklumun bid darurah. Sudah menjadi perkara yang kebiasaan dan tahu rata dah. Tak kena nak cari dalil dah. Pakai sebut pak reti selalu. Sebut pak nampak selalu. Sebut pak tu reti selalu dah. Perkara yang lumrah nama dia. Darurah, kebiasaan dah. Benda yang tadi kebiasaan. Kebiasaan maknanya biasa-biasa tu tak. Benda yang sudah mengetahui dengan cara ramah dah dalam Islam. Sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam. Semenjak pada masa Nabi kita lagi sampai kepada sekarang ni, sudah perkara yang jadi kebiasaan dah, bahawa sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu tu merupakan tiang agama. Merupa ni yakni banding, jadi banding seperti tiang agama, banding seperti tiang bagi agama. Pak gitu, banding seperti tiang bagi agama pada pihak didirikan perkara yang lain atasnya, didirikan perkara yang lain atasnya, maka seperti didirikan dinding rumah dan lain-lain ke atas tiang, begitulah didirikan
segala amalan yang lain di atas sembahyang. Tu jadi imaduddin tu dengan mana ka'imaduddin. Semaya tu imaduddin. Tahu belaka dah orang Islam malah rajin jahat taruh mana pun sebut atas semaya tu kena. Tahu kata benda wajib. Benda wajib, benda fardu ain kena buat. Cuma tak buat dengan sebab malas tu suku kira pula dah. Cuma benda tu maklum dah. Jadi menjadi perkara lumrah di kalangan masyarakat Islam dah, bahawa sembahyang merupakan tiap agama. Tu dah. Dan ia sembahyang tu lah juga. Sembahyang tu juga menjadi garis pemisah. Menjadi garis pemisah. Apa garis pemisah? Garis ni tanda atau ukuran atau tanda yang boleh memisah. Memisah ni makna menceraikan. Memisah bukan misah dengan mana usaha tu tak. Ada juga dengan mana ikhtiar dalam bahasa Melayu pun. Jadi memisah dengan mana menceraikan. Menjadi garis, menjadi ukuran dan tanda yang menceraikan dan memisahkan antara Islam dan bukan Islam. Bukan Islam ni termasuknya kafir lah kita kata. Tulis situ pada Islam dan bukan Islam. Yakni kat itu. Yakni mengaku kewajipan sembahyang itu jadi pemisah antara Islam dan bukan Islam. Adapun kalau seorang mengaku kewajipan sembahyang tetapi tidak kerjanya sebab malas, maka sembahyang jadi pemisah antara orang yang soleh dengan orang yang fasik. Tu habis itu. Jangan pakai zahir saja, pakai zahir serap pula. Hak menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islamnya betul i'tikad wajib. Tu orang kafir dia tak kata, dia kata sembahyang tak ada wajib li bagi dia. Kalau orang kita gitu i'tikad lagu tu juga kafir lah nama dia. Maka kita duk becek boleh beza sikit dengan orang kafir betul ni. Tak jatuh jadi kupur lagi. Semaya wajib tahu. Cuma tak mayat. Maka jadi hak tu tak jadi misah lagi. Bukan kata bila tak semaya dah hukum kafir. Tak semaya tu suku. I'tikad dia tu suku. Kalau ya i'tikad kata wajib, hak tu garis antara mukmin soleh dengan fasik. Yang ni orang Islam lagi, cuma bukan orang yang soleh, orang fasik nama dia. Nampak tu dah? Tu je. Tengok zahir ayat ni, zahir cakap pen ni ya nak pergi satu je tu. Tapi kita kena tafsir tu baik. Tu dia. Habis itu, semaya ni lah jadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam. Dan antara orang yang soleh dan orang yang fasik. Semaya kan? Tu boleh tengok orang berjuruh tak berjuruh. Orang berjuruh ke orang mengarut ke tengok di semaya ni. Tu dia. Sehingga dia kata dia, sehingga di akhirat nanti, sehingga
Nak katakan sehingga Yesuk ni orang panggil apa nama royah pada kata apa dia? Royah pada kata merupakan tiang agama tu. Suk situ dah. Merupakan tiang agama. Sudah menjadi perkara yang lumrah dari kalangan masyarakat Islam bahawa semaya tu tiang agama. Sehingga di akhirat nanti, kita nanti. Di akhirat nanti lagi akan datang, di akhirat yang lagi akan datang ni, bahawa amalan manusia yang pertama, yang mula-mula dihisap, dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan mula-mula dicek oleh Allah taala ialah sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Hak tu kena cek mula-mula. Sembahyang sunat tu ia sebagai penambah je, penambah timenge berat. Sembahyang hak kena ceknya hak ni. Ni sembahyang 5 waktu. Pertama sembahyang, pertama amalan yang dihisapkan oleh Allah taala ialah sembahyang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayat oleh Imam At-Tabrani. Rawahu At-Tabrani. Hadis ni. Tu. Dalam hadis Nabi ada sebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu khabah. Fa in saluhat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Maksudnya, maksud sabda Nabi kata awwaluma, perhitungan yang mula-mula, kiraan yang mula-mula sekali, yang tafsir maksud je tu dah terjemah. Perhitungan kiraan yang mula-mula sekali dilakukan, yang dibuat, yang dikira ke atas seorang hamba Allah yang beriman. Seorang hamba Allah yang beriman. Abdul sini Abdul Mukmin, ada orang kafir tak kena cek dah. Pakai azab itu. Maka dilakukan ke atas seorang hamba Allah yang beriman di akhirat nanti, apa dia? Ialah sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Mula-mula sekali perhitungnya yang dilaku atas seorang hamba Allah yang beriman di akhirat ialah semaya. Cek mula-mula nak betul tu. Benda tu. Iman tu taklah cek dah dah tu. Cuma amalan tu. Amalan. Jadi ma tu minal a'mali, ma yuhasabu tu. Bayar ma tu minal a'mal. Awwalu ma yuhasabu bihi awwalu ma yuhasabu bihi bima yuhasabu abdu. Apa ma ai minal a'mal, minal a'mal ma tu. Kalau gitu perhitungan yang mula-mula, amalan yang mula-mula sekali dihitung, tu kecek lagu tu, dikelakukan ke atas seorang hamba di akhirat nanti ialah sembahyang 5 waktu. Ni hak kena cek mula-mula. Maka Nabi kata fa in saluhat, jika baik sembahyang, baiklah sembahyang. Lagu mana baik? Tulis itu pada baik. Dengan bahawa dikerja akan dia, dikerja akan dia, dan dicukup segala rukun dan syaratnya. Dan dihiasi dengan segala adabnya. Tu baik. Semaya baik. Kalau semaya tu baik, baik lagu mana? Dengan bawa dikerjakan dia, kita buat. Bukan sekadar buat, dan dicukup dengan segala rukun dan syarat. Ngaji molek rukun syarat, wak kena cara molek, dan dihiasi semaya kita dengan adab-adabnya. Maka semaya jadi baik. Nabi kata kalau baik semaya,
maka saluha sairu amali, maka baiklah, mudahlah, mudahlah, maka baiklah, jadi mudahlah hitungan, tu makna baik. Maka baiklah, jadi maka mudahlah hitungan. Bukan baik dengan waktu hak lain tu baik habis puasa hak tak jadi sah pun jadi sah dak, bukan kata bila semaya baik amalan lain pun jadi baik. Lagu mana? Puasa hak tak sah dulu pun jadi sah belaka, zakat hak tak sah pun jadi turut sah belaka. Dak, bukan baik lagu tu. Makna mudah kira lah segala amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang lain daripada sembahyang. Tu mudah kira belaka. Tulis situ, tulis pada amalan yang lain tu, yakni segala amalan yang lain yang dikerja dengan taksir dan bermudah-mudah, yang tidak sampai ke tahap tidak sah, maka diampunkan dan dilepaskan dengan mudah. Makna gitu. Puasa itu bulan Ramadan tu ya lapar gitu, tapi ya kerja cukup rukun syarat molek. Tapi tu duk mengupat ke orang juga Tapi tu duk kerja Allahu Akbar. Kalau kita kira taksir dalam puasa kita nya, puasa rupa je tapi ya sah dah. Maka lepas dengan cara mudah-mudah. Kita tak kira banyak. Kalau baik semaya. Bukan kata puasa hak tak sah pun dilepas juga. Tak lepas hak tu. Hak tu kena cek, kena kira berat hak tu. Kena siksa. Bukan kata lepas dengan cara mudah-mudah hak tu. Tu dia je. Habis tu dah. Kalau baik semaya hak lain pun jadi mudah belaka. Duk misal semua tu lah. Sedadu ni dia check in backup key tengok. Dia mula-mula tanya gapo, tanya backup key dulu. Kalau kita buat di kedai-kedai mana misalnya, mana backup key? Kita hello backup key. Dia tengok backup key sungguh. Bila mudah backup key tu hak lain tu dia tak tanya mana lah. Kadang dia pakai lepas lagi. Tu. Lepas tu ada itu dia kata apa perakan dah tak? Ada. Dia tak kena, dia tak kecek dah. Dia tak tanya dah. Mana tengok? Dak. Ada tak? Ada. Hak tu? Ada. Tak apa-apa. Tapi kalau kata backup key tak ada, siap. Mana perakan ada lagi? Putus lagi. Ada. Mana tengok? Nak tengok pula, nak cek pula kali lagi. Cek. Mana tengok? Dia ditekan pula di situ. Kok mana ni? Tu jadi macam-macam lalu. Jadi key banyak. Habis tu hak mula-mula dia lepas lagi hak yang kedua tiga, jadi mudah kira lalu. Habis itu. Dan jika rusak sembahyang wa in fasadat, dan jika rusak sembahyang, tulis itu rusak lagu mana? Yani dengan bahawa tidak dikerjakan dia. Hak tu hak sah. Dengan bahawa tidak dikerjakan dia, atau dikerja dengan tidak sempurna rukun dan syarat. Tu dua situ. Rusak. Rusak. Kalau semaya punah ke mana? Yakni tak kerja di mula, tak buat di mula, punah tak? Ataupun buat tapi supaya tak buat dah. Buat tak kena rukun, tak cukup syarat dia. Tu rusak semaya kita. Tengok pak tak pan. Maka turut rusak segala amalan yang lain, turut rusak. Yakni tulis itu pada rusak, yakni segala amalan yang lain dipayahkan hitungan dan tidak dimaafkan dengan mudah. Tu payah hitungnya. Amalan lain
Jadi karik ke panggil. Karik lalu hak lain. Kalau semaya lepas, hak lain tak karik anda dah. Kalau semaya tak lepas, hak lain mula karik mari tali. Nabi kata Allahu Akbar. Tu. Hak ni kita dengar sok-sok dah ni hadis sini ni. Dengar mari banyak dah. Dia nak rakyat kata semaya tu penting dalam Islam ni. Hak tu maklum dah kita orang Islam ni. Maka turut rusaklah segala amalan yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ada sabda lagi, ini riwayat Imam Ahmad. Rawahul Imamul Ahmad. Dia jawab di bawah tu dua tu kena becek molek. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani. Tabrani hak atas. Imam Ahmad tu bawah. Lagi pula Nabi kata lagu mana? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa ubay ibn khalaf. Ubay ibn khalaf. Bobari molek. Ubay bin Khalaf bukan gitu, hak tu Melayu. Ubay bin Khalaf. Tu dia. Habis itu. Maksudnya Muslim dah. Tak tulis apa-apa dah Muslim boleh baca kita boleh dah. Ikut kita Muslim dah. Maksudnya, maksud sabda Nabi hak ni. Nabi katakan sesiapa menjaga sembahyang dengan baik, tu yuhafid dengan mana tadi? Sesiapa yang menjaga sembahyang, apa makna menjaga? Yakni kerjakannya dengan sempurna. Itu ya. Kerjakannya dengan sempurna. Rukun syarat dan dalam waktunya. Tambah lagi masuk dalam yuhafid juga. Tu. Dengan sempurna rukun syarat dan di dalam waktunya. Semaya dalam waktu. Bila masuk waktu ya kerja semaya dalam waktu. Ni semaya luar waktu sokmo, tak jaga. Walaupun tua tu buat cukup rukun syarat malam. Tak masuk lagi yuhafid juga tu. Semaya dalam waktu dia dan cukup rukun syarat. Tu. Barang siapa menjaga sembahyang, ini sembahyang 5 waktu, menjaga dengan baik tadi. Jawab, sembahyang itu, nascaya sembahyang itu memberi kepadanya, kepada barang siapa, sesiapa tadi tu, memberi cahaya. Ni dia kecak tadi isnad majazi. Memberi kepada cahaya, tulis itu. Pada memberi, yakni sembahyang itu menjadi sebab bagi dapat cahayanya dalam kubur dan pada hari kiamat. Maka cahaya itu ditanggungkan dengan 2 maksud. Pertama, cahaya pada dunia dengan bahawa muka orang itu dilihat ada cahaya. Atau dengan makna cahaya di akhirat, yakni dilihat mukanya pada kiamat bercahaya. Awak gitu ya.
Tu. Ya dua situ. Ulama duk kira pula pergi kat tu. Cahaya tu kanat lahu nuran. Nuran tu. Tu. Nuran tu hak mana? Di dunia ke akhirat. Semua ulama kata di dunia ni lagi dah ada nur. Muka orang semaya ada nur. Kalau tak semaya keruk, gelap, nampak cemar, benar. Muslim dah. Dekat Muslim tu muka cerah molek. Muka nur molek. Tu dia. Kalau tak semaya nampak keruh, nampak cemar lah dah. Lek dia sendiri pun rasa cemar. Orang tengok dia pun rasa cemar. Orang lain tengok pun nampak cemar. Tu kalau tak semaya. Tak semaya. Maka di dunia tu nur dah. Apatah lagi di akhirat nanti. Tu duk bahas pula nur sebab apa di akhirat. Muslim ulama kata dengan sebab air semaya dia tu juga dah bercahaya sebab dia dicahayanya. Tu dia. Habis itu semaya tu memberi kepadanya cahaya, menjadi bukti. Menjadi bukti, tu burhanan. Menjadi bukti, yakni menjadi dalil atas kebaikannya. Menjadi dalil atas kebaikannya. Hak tu jadi dalil, semaya esok tu jadi dalil. Kata dia orang ni orang baik. Bukti tu dalil. Jadi bukti. Dia kata burhan bagi dia. Dan berjaya, dia kata wanajatan, dan berjaya, jadi dapat kelepasan dari neraka Allah Taala di akhirat nanti. Wanajatan, yakni maknanya berjaya dapat kelepasan dari neraka Allah. Tu berjaya makna itu. Tu orang panggil orang berjaya yang hakiki tu. Dunia ni bukan tempat berjaya. Nampak berjaya bukan jaya hakiki lagi. Jaya semestinya lepas daripada neraka Tuhan. Tu berjaya di akhirat nanti. Tu semaya. Jika sesiapa tidak menjaga sembahyang, ya awak mari ni tengok maksudnya ni. Padahal dalam hadis bukan ada jika ke apa pun. Wa man lam yuhafid, bukan kata wa illam yuhafid dah. Ni orang panggil terjemah maksud ni. Kita tengok pelajar, kena belajar cara terjemah maksud je ni. Tu dia. Tapi kalau kita nak kira di segi i'rab, dia tak lagi dah. Dia kena terjemah cara itu. Tapi ni terjemah maksud. Terjemah. Jika sesiapa tidak menjaga sembahyang, saat ni itulah. Tidak menjaga, tidak tunai sembahyang. Bakal tak kena tulis dah pakai hak saat ni. Barang siapa tidak jaga sembahyang, tidak tunai sembahyang, atau tunai dengan tidak cukup rukun syarat, maka Nabi kata ini lam yakunah. Tu tidak ada. Tidak ada baginya, bagi sesiapa tu yang tidak jaga sembahyang tu, tidak ada bagi dia cahaya. Tak ada cahaya. Cahaya saat ni tidak ada baginya, bagi sesiapa tu bukti, dalil menunjuk atas kesolehan dia. Tak ada bukti. Dan kejayaan, tidak ada kejayaan, tidak ada lepasan. Kejayaan tu maknanya dengan bawa dicampak ke dalam neraka. Wa iyazabillah. Dengan bawa dicampak ke dalam neraka. Tu tak dapat kejayaan di akhirat nanti. Tu dia. Dan pada hari kiamat, esok pada hari kiamat, bersama ia dengan Qarun. Qarun ni siapa? Qarun ni siapa? Kena kepada dia. Qarun ni dia. Ya dua, Haman dan Qarun. Dua-dua ni pada masa Nabi Musa berlaku. Tu Qarun ni satu penasihat bagi Firaun. Yang milik harta yang banyak. Qarun ni. Tu maklum dah tu Qarun. Kita baca dah dulu kali dalam apa baru lepas dah. Dalam parti musalli Qarun. Tu pergi tengok situ lah sebab apa pergi duduk sama dengan Qarun dan Firaun, dan bersama dengan Firaun. Sebab gapo orang tak semaya tu Allah Taala boh sekali dengan Firaun. Sebab apa? Dan Ubay bin Khalaf ni pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ubay bin Khalaf. Sebab apa Allah Ta'ala giduk bubuh sekali dengan Ubay bin Khalaf ni, kepala munafikin ni. Kepala munafik. Ubay bin Khalaf ni. Tu dia. Lepas tu ayat pula kali lagi, rawahul Imam Ahmad wa Tabrani. Ayat pula. Dulu ayat dah. Tu dia. Nampak tu dah. Boleh tak tu? Tahu ke? Maka kata musannif rahimahullah taala, ia tak ayah mana li kitab lagu ni. Cuma nak betul maksud sikit-sikit itu ya. Takut zahir tu membawa kepada keliru. Tu ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi ada sebut pula, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati, rawahul imamu Ahmadu wa Muslimun, riwayatkan dia oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, dan riwayatkan dia oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tu tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Ya kena Nabi Muslim tiru tengok dah. Ding dah. Dia tengok tulis molek ding, tulis kena molek. Wi besar molek, dia tiru boleh. Tu Muslim kena ambil ayat pula tu dia tiru. Dah. Dia tiru cak-cak tulis. Situ boleh dia panah tulis dengan sendiri juga. Tu. Dia tulis gila lah kat. Ambil tiru. Maka Nabi kata, maksud sabda Nabi, bainar rajuli, batasan, pemisahan. Itu bahasa bagus. Batasan pemisahan antara seorang itu dengan kufur ialah tinggalkan sembahyang. Sini pun sebab tu juga. Batasan ni apa? Sakatan. Batasan pemisahan, sakatan yang boleh memisah dan mencerai. Sekat mana? Sakatan mana yang boleh memisah dan menceraikan antara seorang itu, seorang hamba Allah Ta'ala tu, dengan kufur, dengan sifat kufur. Gapo dia boleh becek antara dia dengan kufur? Ialah tinggalkan sembahyang. Sini kena kat juga. Tinggalkan sembahyang, yakni waktu itu, tinggalkan sembahyang serta menafikan wajibnya maksudnya selama seorang itu kerja sembahyang serta i'tiqad wajibnya, maka dia masih jauh dengan kufur. Dan kalau dia tinggal sembahyang tetapi tidak menafi wajibnya, maka hampir ia dengan kufur. Dan jikalau tinggal ia akan sembahyang serta i'tiqad tidak wajibnya, maka hilanglah sekatan kufur dengannya.
yakni sudah jatuh ia dalam kufur, wal iyazabillahi min zalik. Kalau orang tu semaya, patut pegang kata wajib, orang tu mestilah dia kata wajib semaya dan dia semaya, dia dengan kufur tu jauh ke. Kalau dia kata wajib tapi aku malas, dekat sikit dengan pagar kufur. Duk misal lagi. Bila dia tinggal semaya, payah kata tak ada wajib ni bagiku. Gerum hilai pagar tu, jatuhlah kufur. Jatuhlah kufur lah dia. Tu dia. Habis itu dah, maka Nabi kata bainar rajuli wa bainal kufr tarkus salah. Tu tarkus salah kenapa yang molek? Tarkus salah kat mana? Habis itu nampak tu dah, ialah tinggalkan sembahyang. Riwayat Imam Ahmad dan Muslim, Imam Muslim. Itu dia. Dari keterangan hadis di atas, baca tebah dah. Dari keterangan hadis di atas, hadis di atas ni 3 hadis di atas. Dari keterangan kenyataan penjelasan dari 3 hadis di atas yang tersebut, bukan di atas tu nampak baina saja tu, atas tu semua daripada awal lagi. Keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu muslim, insya-Allah, merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malahan untung rugi nasibnya di alam akhirat bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Sedap bahasa Ada keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang, tugas tanggungjawab sembahyang ke atas setiap individu. Individu ni setiap seorang, setiap diri orang muslim. Individu, wow tu nampak lebih mari ya. Du tu tak apalah, individu tu, lepas tu wow muslim, wow tu tak kena bubuh. Individu muslim. Jadi setiap individu muslim, individu ni bahasa Inggeris. Individu ni mana bahasa Inggeris, mana setiap orang, setiap seseorang, setiap seseorang muslim. Tu bahasa Melayu tu apa? Setiap orang muslim, betul lah, individu. 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 Inggeris. Itu Rumi. Ada lagu individu. Tu. Jadi tugas sembahyang ke atas setiap individu muslim, tiap-tiap orang mukallaf. Maksud individu muslim yang ni individu mukallaf, muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf, adapun muslim yang tak mukallaf lagi, tak jadi tugas lagi sembahyang ke atas setiap dia. Ke atas setiap individu muslim yang mukallaf, maka tugas sembahyang ni, kerja sembahyang ni merupakan menjadi tanggungjawab, menjadi fardu'in. Tanggungjawab ni bukan kata fardu kifayah, fardu'in. Tanggungjawab sebagai fardu'in, tanggungjawab yang paling besar, yang besar sekali dan utama atau pada besar. Paling besar dan paling utama. Utama ni mana? Paling terlebih penting. Paling besar dan terlebih penting. Paling besar dan paling utama sekali terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Haqqullah Taala tu yang paling besar sekali semaya. Haqqullah, kita ni kena tunai segala hak bagi Allah. Haqqullah yang paling besar sekali semaya. Ni haqqullah yang bangsa amalan perbuatan zahir. Adapun haqqullah yang bangsa batin, yang ikhlas, hak besar sekali. Tu. Maka kata dia,
Tanggungjawab yang paling besar sekali dan utama sekali terhadap Allah Ta'ala ialah semaya. Semaya hak mula-mula hak besar tu. Tak boleh tinggal Muslim weh semaya weh. Dah. Habis orang tua dulu pesan mu nak gimana tahu mana pun yang tinggal semaya lah. Yang lupa. Oh, dia ingat pesan tu, dia tak tinggal semaya. Tapi lupa sekali lagi orang tua tak pesan dia. Mu jangan lupa mengaji untuk semaya lah. Tu. Orang tua tak pesan. Dia ingat hak tu, yang semaya tak tinggal. Jauh daripada masa dia ingat mak dia pesan. Semaya tak tinggal, tapi semaya tak esok kena. Sebab tak belajar. Tu. Jadi dia kena pesan ngaji juga oi mak weh. Pesan yang tinggal semaya. Tu. Ada setengah orang tua dia pesan yang ada tepuh benda mabuk. Yang ada jadi minum. Dia pesan gitu. Mau nak lebih tahu mana pun buku Tino so ni jangan. Kalau dia pesan lagu tu. Orang kita ya rak dengan ingat hak tu orang tua pesan kadang-kadang. Rak situ. Maka orang tua pesan kena mengaji. Mung ni ingat nak jadi setara mana pun lebih suk-suk mu ingat mung kena mengaji. Kena wirti agama. Pesan lagu tu hati. Sesuknya yang paling klik ponok, mai dek ponok kat tua-tua punya, mai dek ponok. Mai dek belajar. Betul. Habis itu, malahan ini bahkan dia kata malahan. Jadi semaya itu tugas yang paling besar sekali. Malahan bahkan untung rugi nasibnya, nasib bagi setiap individu muslim ni. Untung atau rugi nasibnya, habuan bagi individu tu. Habuan dia di alam akhirat nak untung ke nak rugi. Habuan dia tu nak untung ke nak rugi. Bergantung kepada tu. Untung rugi nasibnya di alam akhirat bergantung, terhenti kepada sejauh manakah, sekadar manakah keelokan sembahyang bagi setiap individu tu. Sejauh manakah, sekadar manakah keelokan sembahyangnya. Ni. Untung rugi tu tulis pada untung rugi. Ini nisbah kepada amalan yang zahir. Ini nisbah kepada amalan yang zahir. Adapun untung rugi seorang dengan nisbah kepada hati ialah imannya dan ikhlasnya. Tu hak asal sungguhnya. Nak kata rugi ke, nak jadi ke fi khusrin ke tak fi khusrin ke, illal ladzina amanu tu hak asalnya. Iman ke tak? Ada iman. Kalau iman tak rugi dah. Lepas tu lepas pada ada iman, aman comel ke tak? Kalau ada aman comel tak rugi dah. Lepas tu aman comel hak mana hak kira molek sekalinya. Semaya. Amalus solihat yang paling besar sekali ialah semaya. Hak tu lah untung rugi di alam akhirat. Dia nak rugi ke nak laba ke nak rugi tu, tengok bergantung kepada sejauh mana, sekadar mana kau keelokan sembahyangnya. Betul dah. Tu ya. Semaya comel tak comel, tengok rugi tak rugi. Boleh tengok di semaya. Dia jaga molek, insya-Allah tak rugi orang tu. Tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Baca sebab tebah dah. Kalau baca turut ibarat mudah ya bagi saya ni, masa tak ada ayah ni. Tapi kita nak kira sikit lagi betul maksud sungguh. Lama kita pakai zahir, kita hurai ikut C. Hurai ikut C tu salah pula. Tu. Maka dia kata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyang dia. Ilat kepada tergantung. Semaya tu jadi terhenti. Nak orang tu rugi ke apa? Banyak mana tengok terhenti pada semaya dia. Kerana boleh tergantung kepada
sekadar semaya dia yang comel. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sembahyang itu, maksud menjadi memfardukan, mewajibkan sembahyang itu, memfardukan akan sembahyang itu. Allah Ta'ala menjadikan sembahyang dan memfardukan sembahyang jalan. Jadi jalan ni sebagai hikmat supaya jadi jalan awak gitu. Allah menjadikan sembahyang itu, Allah memfardukan sembahyang 5 waktu tu, hikmatnya supaya jadi jalan untuk mencapai. Jadi sabab saja panggil. Hakikatnya dia Tuhan nak capok kepada kejayaan lalu tu, dengan tak lalu semaya pun tak apa. Tapi Tuhan fardu semaya mari nak buat jalan bagi kita. Biar ada kita ada jalan nak meniti kepada kejayaan. Jadi menjadikan semaya itu jalan, jadi supaya jadi jalan untuk mencapai, untuk mendapat kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tu dia. Waktu semaya tulis pada kejayaan di dunia. Kejayaan di dunia dengan bahawa tertunai segala maksudnya, tertunai segala maksudnya, dan tenang cara hidupnya. Tu menang tak orang semaya? Orang semaya yang sempurna ni kehidupan yang tenang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru ja'zu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Waktu ya semaya kehidupan yang tenang, tak gelo gesah. Maka dia semaya Allah Taala jadi. Bila mula tinggal semaya serabut. Hati mula duk jadi tak tenang, serabut, duk jadi hati macam-macam mikir mari. Tu. Dia semaya semua, ketenangan ada dalam semaya tu. Hidup dia tu bahagia dah di dunia ni. Jaya dah dia. Apatah lagi kalau ada hajat gapo, ya minta kepada Allah lepas semaya, ya Allah ya Tuhan aku mintalah sikit-sikit je, maka tertunai hajat dia. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan Allah Ta'ala, minta tolong akan Allah dengan cara semaya dan sabar. Semaya, maka semaya juga jalannya untuk nak tercapainya maksud hidup di dunia ni. Maka berjaya dah dia ya. Tak ada semaya. Dan di akhirat atau pada di dunia, kejayaan di akhirat waktu maklum tak nak kecek. Selamat dari azab Allah. Selamat dari azab Allah. Maka semaya tu jadi jalannya untuk mencapai kemenangan dua negeri tu, negeri dunia dan negeri akhirat. Maka Tuhan buat jalan wisiat dah. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu, ini istiqnas mula. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar seorang itu akan adab-adab perhambaan dan menanamkan dalam hati kebesaran Allah. Oh, sedap macam tebah. Ingat Allah, kalau kita baca ketebak orang kampung kadang-kadang dia tak masuk, dia tak reti. Dia sekadar dia lengar sedap di telinga ya. Tapi murad sunguti itu apa? Kita kena royak kalau ngajar kampung lah. Kalau ambil nak ngajar kitab ni tu ngajar guni ada dah. Tak nak baca mengajar wirti maksud je sikit-sikit. Tu. Tu dia. Maka kata dia, menunaikan, mengirjakan sembahyang dengan sempurna itu, dengan sempurna rukun dan syarat dan adab itu, kena kait tu, dengan sempurna tu kait tu, bukan semata-mata tunai tu. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi, akan menjadi sebab cahaya kepada hati. Jadi sebab tercahaya, dapat cahaya kepada hati. Tu. Apa makna cahaya kepada hati? Yakni buat gitu, Allah mencampur cahaya kepada hati ruhani sehingga dapat membeza antara perkara yang sebenar dan yang palsu.
Dia ada nur, dia boleh becek. Dia beza lalu dah. Dia tengok benda ni hak, dia nampak kata hak. Hak batil, dia nampak kata batil. Masalah orang kita, hak batin tu nampak jadi hak. Hak tu nampak jadi batil. Ki apa? Ki hati tak ada nur. Tak ada cahaya nak suluh benda. Dia nampak je kelabu-kelabu gagal gitu ya. Perasaan dia kata baik. Lebih lagi setan mari duk menghiasi amalan tu pula. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Allah Ta'ala mensadurkan amalan yang nampak karat dalam, tapi Tuhan sadur dengan mah. Maka nampak di luar jadi mah, padahal mah celuk ya, di dalam karat. Maka hak itulah amalan yang orang yang tak ada nur dalam hati dia nampak. Dia pegang. Dia ambil. Tu. Maka sempurna akan memberi cahaya kepada hati, mendidikkan jiwa, mendidikkan nafsu. Jiwa tu mendidikkan nafsu, jadi darah nafsu amarah, dari nafsu amarah kepada nafsu yang terlebih baik. Kau jiwa, kau berjuruh, nafsu kau berjuruh. Apatah lagi semaya tu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ialah belaka tu orang panggil mendidikkan nafsu belaka tu. Semaya yang cukup sempurna itulah jadi power what we kita tu dapat tegah daripada fahsyat dan munkar. Akhirnya nafsu kita pun tunduk, tak wani. Tu power semaya ia tekan kepala nafsu tu. Buat nafsu duk tunduk sokmo, tak wani-wani nak jengok. Tu dia. Habis. Tapi kalau semaya nampak nafsu duk jadi tengok lagi juga, tu bukan semaya tak ada power lagi. Semaya tak cukup sempurna tu. Ada dah tu kekurangan kat mana tu. Kena beki tu, kena cek lubang temuh tu molek. Mendidikkan jiwa, mengajarkan seorang itu, seorang hamba Allah tu akan adab-adab, akan cara-cara perhambaan, akan cara-cara nak jadi hamba. Dan semaya tu mengajarkan seorang akan adab-adab perhambaan, cara-cara nak jadi hamba yang jadi hamba yang sempurna. Ada perhambaan, cara-cara nak jadi hamba yang baik. Tu hamba tu hamba semata dah. Kita ni tak lepas, tak boleh lari daripada keadaan jadi hamba. Jadi hamba semata kita tu. Cuma adab cara nak jadi hamba hak jujur, hak baik tu gapo? Semaya tu aja. Teka rokok ada sifat gapo? Teka tidak ada sifat gapo? Teka sujud wisila sifat gapo? Allahu akbar. Teka sujud wi ada khusyuan. Ketika ada antara dua sujud wi ada taraghuban. Ketika sujud, ketika tahiyat wi ada apa dia? Wi ada sifat rindu dendam. Ketika rokok wi ada qada. Ketika akad takbir wi ada taslim. Ya ada belaka cara ajar nak jadi hamba yang baik tu ni lagu ni cara dia. Hak tu kena kembali juga kepada kitab musalli itulah. Tu. Dan menanamkan dalam hati ruhani kita tu, mentanam kebesaran Allah Ta'ala. Tu. Mentanamkan dalam hati akan kebesaran Allah, akan perasaan membesarkan Allah. Tu kebesaran Allah. Jadi akan perasaan membesarkan Allah. Semaya tu dia tanam dalam hati kita, rasa besar Tuhan. Tu Tuhan besar lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Semua dia ajarkan kata kena dulu semaya. Dunia sibuk setara mana pun kena hadap semaya dulu. Tak ada pun kena semaya dulu. Tu menanamkan hati akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya belaka tu. Habis itu, oleh itu setiap manusia, setiap muslim dan muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing ni, masing-masing buat, bukan masing-masing buat seorang-seorang tu dak. Qalu. Oleh itu setiap muslim, setiap lelaki yang Islam dan muslimah, wanita yang Islam, muslim perempuan yang Islam tu, setiap muslim dan muslimah hendaklah, bukan sunat ni, wajib fardu'in,
wajiblah menunaikan, mengerjakan sembahyang masing-masing, sembahyang bagi diri masing-masing. Bukan sembahyang masing-masing suku-suku, hak suruh kena berjemaah, bukan masing-masing. Jadi bagi diri masing-masing. Hendaklah wajiblah menunaikan sembahyang bagi diri masing-masing tu. Dalah cara dalah pak mak, cara pak mak. Masing-masing kena menunai. Menunai dengan betul, tak lep pada menunai. Hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul, dengan hukum syarak. Betul dengan hukum syarak dan tepat. Tepat ni meliputi lengkap segala rukun syarat. Tu dia. Menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul dan tepat. Tepat dicukup lengkap rukun syarat dia. Tu. Kena kerja, kena buat weh. Mokcik weh, kena kerja masing-masing dengan betul. Bukan kata hai dia tok laki betul dah tak apa, bini dengan anak tak kena, tak apa, semaya gitu-gitu pun tak apa. Tak. Masing-masing dengan betul dan tepat. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan oleh Rasulullah, kena kata kerana ditunjukkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, seperti itu bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yakni ditunjukkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan ditunjukkan oleh sahabat kepada tabi'in, dan dari tabi'in kepada umat selepasnya sampai kita sekarang ini. Yang ditunjukkan oleh ulama kepada kita, yang ditunjukkan oleh ulama kepada kita. Bukan suruh kita pergi cari hadis ni buat sendiri sebab Wahabi tu dah. Tu aturan ulama. Ya, orang yang paling reti sekali perbuatan Nabi sahabat, dan orang yang paling reti sekali perbuatan sahabat tabi'in, dan orang yang paling reti sekali perbuatan tabi'in, dan yang terlebih reti sekali perbuatan tabi'in, dan sampai kita sekarang lah ni. Maka yang terlebih reti sekali perbuatan Nabi ulama, yang terima daripada ulama, yang terima daripada ulama sebelum tu, dan dari sebelum tu sampai ke Nabi. Tu nampak dah. Maka hadis kata sallu kama raaitumuni usalli, tu makna tu. Nabi kata hendak semayalah oleh kamu seperti kamu nampak aku semaya. Raaitumuni dengan makna apa? Nisbah kepada kita, nisbah kepada sahabat. Raaitumuni ru'ni, ra'a dengan makna ru'yah, nampak ni. Hei sahabat, semayalah kamu sebelah mana munapakku semaya. Tapi nisbah kepada kita ni ra'aitum tu dengan makna alimtum, tahu hak nu pula. Jadi semayalah kamu seperti kamu tahu kata aku semaya lagu mana. Tahu daripada ulama, dan ulama daripada ulama, daripada ulama sampai kepada sahabat, yang sahabat nampak dari Nabi. Tu makna lagu tu. Bukan kata kita nampak, kita tak nampak Nabi semaya baik. Pada tahu di mana kata Nabi semaya baik. Tengoklah kita ulama banyak siap dah. Rokok lagu tu, sujud lagu tu, lagu tu. Tu. Tu sapa kepada Nabi. Tu dia. Habis tu dah, maka sebagai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mesti faham, mereka itu bermula, mereka setiap muslim dan muslimah yang mukallaf dan mukallafah, mereka itu mesti, jadi wajib faham rukun dan syaratnya. Syarat bagi sembahyang dia kena tahu. Mereka wajib kena faham, kena reti, kena belajar rukun dan syarat dia, sahnya dan batal sembahyang tu. Hak ni sah, hak ni batal, hak ni rukun, hak ni syarat, dia kena reti tu.
Habis itu cakap tu perlu mengetahui, takkid lagi kepada mesti faham. Mereka perlu mengetahui, mereka mesti tahu, perlu belajar hingga ketahui. Tu mereka perlu mengetahui, perlu belajar sehingga mengetahui akan segala peraturan dan adabnya. Adab bagi sembahyang, peraturan yang lagu mana, adab sembahyang lagu mana. Ya kena tahu. Ni tepat hak Datuk ni nak ni. Muwafiq, masbuk dan muwafiq nyo dan sembahyang. Cara masbuk dan cara muwafiq kena tahu. Tu masuk dalam adab dah tu. Masuk dalam peraturan sembahyang dah tu. Ni ya heret mari nak sini ni Datuk ni. Dia kena tahu segala peraturan dan adabnya, masbuknya dan muwafiqnya. Tu aku ni jadi sembahyang jemaah ni, aku jadi makmum ni, aku masbuk ke muwafiq? Muslim pandai beza lagi. Muslim duk turut babo mayah hari-hari dah. Aku ni muwafiq ke masbuk? Beza lagi. Dak lagi dah. Kena mengaji. Nak beritahu. Tu. Jangan rasa sedap kalau tak boleh hukum kata diri dia masbuk ke muwafiq. Jangan rasa sedap lagi. Kalau boleh hukum kata diri dia tu muwafiq ke masbuk, dia tahu. Tu. Habis itu tak ada berhenti dah bab masbuk, gaduh ke mabuk. Itulah ni orang Islam lah ni. Allah buat bab ni kena bercara. Jika ia menjadi makmum, jika ni kait kepada perlu mengetahui tu. Mesti perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya dan masbuk dan muwafiqnya. Kena tahu cara masbuk dan muwafiq tu. Jika ia setiap muslim tu menjadi makmum, kalau dia jadi makmum. Kalau tak jadi makmum tak apalah, tak perlu kena tahu buku masbuk dan muwafiq. Tapi bila mulai jadi makmum kena tahu buku tu. Jika ia menjadikan makmum. Dan wajib ia setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Tu nak jadi syarat tu imam kena mengaji. Kita dah baca dah dalam Safinah tu sekarang ni dah ada dah di situ. Tapi ibu tihok tu mari duk naik hon ni. Naik star ke panggil. Kerana duk gaduh cara hadiah. Wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Nak jadi tu imam orang tu syarat gapo tu? Orang panggil syurutul qudwah tu ada dah tu. Tu syarat ikut. Pas syarat syurutul imamah lagi. Syarat qudwah ni lek makmum kena tahu. Nak turut tu imam tu. Syarat imamah lek tu imam kena tahu. Kata aku ni tu imam ni ada syarat gapo dik. Kena tahu. Tu. Maka mengetahui syarat menjadikan imam. Tu bukan itu email le kapung le sejid tu dah tu syaratnya kena ada cuk mohok memang kata. Lepas tu nak peksa masuk. Tu syarat untuk ni tu email hok tu. Tu email lantik ke tu. Syarat itu imam sembahyang ni menjadi imam sembahyang. Syarat menjadi imam jadi imam sembahyang dekat gitu. Anda tahu. Bokeh tu imam ni pun kena kerti syarat tu juga. Moga dia lah je sebagai tu imamnya. Ni tak gaduh dalam ni oleh Allah nak jadi tu imam. Tu tak reti pala ika pun jadi tu imam juga. Asal orang ramah, puak ramah ya. Memang sokong tu Allah. Lepas tu panah duk kaki masjid sikit kak. Memang jadi tu imam dah ni. Ada kelahi tu. Kalau kita pergi menjelis tak tahu. Menjelis tahu buku dalam kampung-kampung. Kalau pergi menjelis boleh tahu dah. Kampung mana ada pecah belah masjid tak lah ni. Hatu imam, ha pilih imam. Mas menjelis kena pergi clear. Allahu Akbar. Tu. Syarat menjadi imam. Jika ia hendak jika ni kait pada wajib ia mengetahui. Wajib ia mengetahui syarat nak jadi imam. Jika ia setiap muslim kat itu hendak menjadi imam. Kalau nak jadi tu imam kena tahu syarat jadi tu imam. Tu. Kalau nak jadi makmum kena reti syarat mengikut, kena reti muwafiq dan masbuk. Itu. Jika ia hendak menjadi imam dalam jadi imam tu dalam tak lupa pada menjadi.
menjadi imam di dalam sembahyang berjamaah dan Jumaat. Dalam jamaah dan sembahyang jamaah 5 waktu yang lain daripada Jumaat dan sembahyang Jumaat. Ni kok mana kalau kita kecek lagu ni. Sembahyang jamaah dan Jumaat. Atau gapo lagu ni? Atau malzum ke atas lazim tu. Kerana lazim daripada Jumaat ya kena jamaah. Maka kecek jamaah saja ni pun Jumaat dah lah tu. Jumaat dah lah tu. Moga Jumaat pun kena jamaah dah. Tu. Orang panggil min atfil malzum alal lazim. Orang panggil. Kerana lazim daripada Jumaat itu mesti berjamaah. Lazim berjamaah. Jumaat tu lazim kena berjamaah semata dah. Tak apalah tu dah. Dalam sembahyang jamaah dan Jumaat habis kat tu. Kemudian kata memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama. Tu semulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه على العبد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون والصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرات اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله